Baik, jadi tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuknya kita dah sampai pada tajuk mengasihi anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Antara perasaan suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati manusia adalah perasaan sayang. Jadi yang namanya manusia ni kita ni lah, ya. Walaupun dalam kitab ilmu mantiq disebut kita ni hayawanun natiq, haiwan yang boleh bercakap. Jadi kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perasaan yang diberikan oleh Allah ialah perasaan sayang. Kemudian lemah lembut dan belas kasihan kepada anak. Ia adalah perasaan mulia bagi mendidik dan membentuk mereka menjadi sebaik-baik manusia. Jadi bila kita dah berumah tangga ni, antara nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dapat anak. Seronok dapat anak. Maka sebab itu kalau ada kawan kita yang dapat anak, kita kena ucap tahniah kepada dia. Kan? Tahniah lah, Mika dapat anak. Dengar ceritanya masuk Facebook. Dia tanya, mana Mika tahu? Teman tengok Facebook Mika lah, bukan main lagi. Mika kabur. Isteri Mika dah masuk labor room. Dia tunjuk gambar labor room. Dia ambil gambar. Isterinya dah masuk ke dalam. Nanti apa-apa teman update dia kabur. Dia nak ngabar isteri dia dah beranak ke belum. Dia masuk dalam Facebook. Lepas tu bila dah selamat melahirkan anak, dia pun update. Dia kata, Alhamdulillah, isteri saya telah pun selamat melahirkan seorang puteri. Ataupun telah selamat melahirkan seorang putera. Kawan-kawan pun komenlah dekat situ. Apa nama budaknya? Apa nama anaknya? Belum fikir lagi katanya. Orang yang hatinya tidak mempunyai sifat kasih sayang adalah orang yang kasar, zalim dan keras hati. Jadi ini satu amaran kepada kita ni tuan-tuan ni, sebagai ibu bapa. Kalau kita ni jenis kasar dengan anak, kemudian tidak bersifat lemah lembut, kita ni dianggap orang yang zalim dan juga keras hati. Apalah sangat budak-budak, memanglah perangainya tu banyak akal, banyak ragam, nakal, buah, asyik nak main aja kerjanya, nama pun budak-budak. Kalau saya tengah ceramah ni kan, kalau datang ada budak-budak bunyi bising-bising, bunyi budak menangis, kadang-kadang budak berlari, normalnya yang kata kebiasaannya itulah budak-budak. Tapi kalau kita tengah kuliah, tengah ceramah ni, bapak budak dengan mak budak main keju-keju, yang itu yang masalah, kena pulih telinganya. Tapi kalau budak-budak ni, bukanlah kita biarkan, tapi kita bolehlah bertimbang rasa. Kita bercakap elok-elok, bercakap baik-baik dengan budak-budak. Kerana dah memang perangai budak-budak ni dalam kepala otaknya, dia tahu nak main aja. Kalau atas dunia anak kita solat, kita dapat saham. Pasal kita yang didik dia. Tapi kalau kita tak sabar, macam yang Nabi pesan, muru auladakum bis-salah, perintahkan anak kamu solat masa umur dia 7 tahun. Kemudian umur 9 tahun, 10 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun, 3 tahun adalah umur untuk kita menyuruh, mengajak, mendidik dia. Bilakah umur yang boleh kita pukul dia? Umur 10 tahun Nabi kata kalau dia tak solat, barulah boleh kita pukul dia. Tapi dalam tempoh 7, 8, 9 tak boleh pukul lagi. Suruh, ajak, tunjukkan caranya, bawa anak kita ke masjid. Masa umur 10 tahun, kalau dia masih lagi tak solat, barulah boleh kita pukul. Hari itu masa saya ceramah di sekolah, saya kata adik-adik yang darjah 4, umur 10 tahun, ingat kalau tak solat, mak ayah boleh pukul. Umur 11 tahun, lagilah kena pukul. 12 tahun kena smackdown. Kalau lagi besar, lagilah kena. Lepas tu budak tu tanya, Ustaz nak tanya sikit, apa kamu nak tanya? Kalau anak tak solat, yang umur 10 tahun, mak bapak boleh pukul. Tapi kalau bapak tak solat, boleh tak saya pukul? Demo pun nak pukul juga. Sebab bapak saya tu dia suruh aja, dia pun tak buat katanya. Saya pun nak belasah juga bapak saya. Jadi anak dia tak boleh pukul bapak, hanya ibu bapak sahaja yang boleh memukul anak.
Yang tak ada aurat ni suami isteri aja. Yang itu kata ulama daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tidak ada aurat baginya. Bukan setakat boleh tengok, boleh kelebik-kelebik lagi. Hanya suami isteri sahaja yang tidak ada aurat baginya. Adapun adik-beradik tetap ada. Macam kita dengan anak lelaki kita, tuan-tuan. Ya, walaupun sama-sama jantan, innal fakhza aurah. Sesungguhnya peha bagi sesama lelaki itu aurat. Tapi kita yang rasa macam tak ada benda kot, anak sendiri. Kan kita pun selok peha kita. Kan kadang-kadang dah haji tu tapi naik motor selok. Nampak kepala lutut dengan nampak peha. Kalau lawa tak apa. Kan kepala lututnya macam kepala apa je kan. Tapi ada ulama kata takat kepala lutut tu lepas lagi. Ya, jangan bagi nampak peha. Kerana walaupun dia anak kita sendiri, kita tidak boleh menunjukkan aurat yang namanya peha tadi. Apatah lagi atas lagi daripada peha. Cuma yang saya pernah teringat Ustaz Azhar Idrus. Ya, dia kata kalau kita mandi kan dengan anak kecil, yang mana anak kecil kita tu dia tak mengenal lagi. Mungkin umur dia 1 tahun, 2 tahun, dia tak kenal lagi apa bendanya. Kan kita mandi bogel. Contohnya kan kita mandi bogel dengan anak kita yang tak kenal apa lagi. Dia pun tak tahu apa benda yang dia tengok tu. Ya, dia buat contoh, dia kata kita ni mandi dengan anak kita, kita bagi anak kita main itik. Itik tu masuk dalam apa baldi, masuk dalam besin. Kan? Dia pun berenang-renang itik tu dekat dalam. Anak kita pun tengok itik, tengok atas. Dia tengok macam sama je katanya. Tapi dia tak mengenal lagi. Itu tak apa. Tapi sebaik-baiknya kita ni tuan-tuan ni, eloklah pakai kain basah. Kalau mandi dengan anak tu. Walaupun dia masih lagi belum mumayyiz. Belum boleh mengenal lagi. Tapi dari segi adab. Sebab apa? Sebab kata Ustaz Azhar Idrus ni, ya, walaupun kita mandi berseorangan di dalam tandas, tak ada siapa tengok kita, tapi kita kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita walau di mana juga kita berada. Kena ada rasa malu. Kalau tak malu dengan Allah pun, kurang-kurang kita ingat cicak tengok. Ya, cicak atas siling tengok kita mandi bogel. Dia kata, tu yang cicak bunyi tu. Dia kata hitamnya katanya kan. Ustaz, dekat bilik ayuh saya tak ada cicak Ustaz. Saya dah sembuh dengan serai wangi. Apa binatang tak ada. Sekurang-kurangnya malulah dengan kepala paip. Ya, kepala paip yang duduk cacak dekat tepi dinding tu tengok aja. Kepala paip pun kita kena malu juga. Jadi maknanya eloklah pakai kain basah. Namun begitu tidaklah hukumnya sehingga ke tahap haram kalau kita tak pakai apa sekalipun. Kerana hanya kita sahaja yang berada di dalam itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan dan puan-puan selamat mendapat rahmat dan mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah, yakni junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Dan begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda, para sahabatnya, mereka-mereka yang mengikuti dan menyokong baginda. Amma ba'd, adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri. Mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah.
faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya telah berjayalah orang yang bertakwa, berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, ayah-ayah, ibu-ibu, pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk-atuk, opah-opah, pak-haji, mak-haji, adik-adik, kawan-kawan muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, nampaknya kes COVID-19 ni semakin meningkat dan macam tak ada tanda nak turun. Dengar kabarnya, ya, makin hari, makin minggu, makin bulan dia akan bertambah lagi. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, apalah daya dan upaya kita untuk melawan ketentuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita hanya mampu pasrah, ya, kita bersabar dan kita redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mempertingkatkan lagi, ya, amalan kita, istighfar kita, ya, kemudian doa-doa kita, kerana hanya itu sajalah cara yang dapat membenteng diri kita, ya. Andai kata kita kena sekalipun, sebagai orang yang beriman itu sememangnya sifat, ya, redha, pasrah dengan apa sahaja ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanna 'abdi bi, kata Allah, aku berada di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap aku. Jika hamba-Ku bersangka baik dengan aku, ya, apa yang aku timpakan kepada hamba-Ku, kalau mereka bersangka baik, ya, maka itulah seperti mana yang mereka sangkakan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskanlah kita punya aktiviti macam biasa, walaupun dalam hati kita tu adalah sikit risau, takut, bimbang. Itu sememangnya perasaan yang ada di dalam diri kita, ya, yang memang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena ada rasa takut, ya, takut kepada Allah, takut kepada binatang, takut kepada isteri. Oh, yang itu tak masuk, ya, tiba-tiba pula terlepas sebut pula. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Apa ke makna? Yang cakap Melayu dah lupa pula dah. Pendidikan anak-anak di dalam Islam. Bagi kita yang mempunyai anak dan yang sedang buat anak, ya, dan yang akan datang ni insya-Allah dikurniakan anak, ataupun yang belum berumah tangga lagi, ya, memang dah ada teringin ataupun cita-cita nak dapat anak. Pasalnya belum kahwin lagi, masa berkapal pun dah bincang nak anak berapa. You rasa kita punya anak besok berapa orang, budak-budak sekarang ni dia cakap pun macam tu lah bunyi ya, berapa orang dah bincang dah, padahal belum lagi, belum apa pun lagi. Jadi tuan-tuan, ya, nak cerita pasal kahwin ni pun iyalah juga, ya, dalam musim-musim Covid ni teringin, pasal dah fitrah kita, kan, teringin nak mengadakan majlis perkahwinan bagi orang yang bujang, bagi yang belum kahwin lagi. Tapi apakan daya, ya, dalam keadaan sekarang ni, ya, boleh diteruskan majlis pernikahan, cuma kenduri ataupun yang dinamakan walimah tu, tak bolehlah buat seperti mana yang sebelum ini, tak boleh ramai. Tapi ada bagusnya juga, jimatlah sikit. Dan kalau orang yang kita tak jemput tu, kawan-kawan kita tu, kalau kita tak dapat jemput dia pasal tak ada dalam senarai, ya, dia ada had dia sahaja, maka kita pun adalah alasan, dan dia pun tak bolehlah nak marah, ya, pasal dah kebetulan waktu terjadinya di dalam masa PKP. Jadi kepada tuan-tuan, ya, kalau rasa nak kahwin ataupun nak mengahwinkan anak, eloklah time-time macam ni, kan. Tambah pula bila tak boleh keluar, tak ada kerja lain lah,
Itu je lah ya. Dan itu pun besar pahalanya kan. Dan ada yang kita dengar katanya ya, melakukan hubungan suami isteri ni membunuh syaitan. Jadi lagi banyak kita buat, lagi banyak syaitan kena bunuh. Baik, jadi tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuknya kita dah sampai pada tajuk mengasihi anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Antara perasaan suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hati manusia adalah perasaan sayang. Jadi yang namanya manusia ni, kita ni lah ya, walaupun dalam kitab ilmu mantiq disebut kita ni hayawanun natiq, haiwan yang boleh bercakap. Jadi kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perasaan yang diberikan oleh Allah ialah perasaan sayang. Kemudian lemah lembut dan belas kasihan kepada anak. Ia adalah perasaan mulia bagi mendidik dan membentuk mereka menjadi sebaik-baik manusia. Jadi bila kita dah berumah tangga ni, antara nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dapat anak. Seronok dapat anak. Maka sebab itu kalau ada kawan kita yang dapat anak, kita kena ucap tahniah kepada dia. Kan? Tahniah lah, Mika dapat anak. Dengar ceritanya masuk Facebook. Dia tanya, mana Mika tahu? Teman tengok Facebook Mika lah, bukan main lagi. Mika khabar. Isteri Mika dah masuk labor room. Dia tunjuk gambar labor room. Dia ambil gambar. Isterinya dah masuk ke dalam. Nanti apa-apa teman update dia khabar. Dia nak ngabar isteri dia dah beranak ke belum. Dia masuk dalam Facebook. Lepas tu bila dah selamat melahirkan anak, dia pun update. Dia kata, Alhamdulillah, isteri saya telah pun selamat melahirkan seorang puteri. Ataupun telah selamat melahirkan seorang putera. Kawan-kawan pun komen lah dekat situ. Apa nama budaknya? Apa nama anaknya? Belum fikir lagi katanya. Sepatutnya dia dah fikir lah dah. Kalau anak lelaki, pasal sekarang ni kita dah boleh scan daripada awal lagi. Katanya seawal 6 bulan ke apa ke, 5 bulan, 6 bulan tu dah boleh tahu dah jantinanya. Cuma kadang-kadang berdasarkan pengalaman lah tuan-tuan ni, bila pergi kali pertama tu, doktor kata tak nampak. Dia punya anunya tak nampak. Pasal apa? Dia apa dia panggil? Dia bukan dia bersimpuh apa ke? Dia kepit katanya. Dia kepit, tak nampak. Boleh pula dia kepit. Kita dah try pusing-pusing dia punya scan tu tak nampak pasal dia kepit. Nanti bulan depan gamaknya nampak. Kita pun datang lagi sekali bulan depan. Pusing-pusing. Dia pun khabar nampak. Dia pun suruhlah kita tengok. Ni laki ke perempuan? Jadi kita kata, oh, laki anak kita. Jadi kita pun dah boleh buat persediaan. Apakah nama anak kita yang sesuai diberikan kalau namanya lelaki. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW, kalau dapat anak lelaki, jangan lupa bubuh namanya Muhammad. Khairul asma' ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama pangkilnya Muhammad ataupun Abdun. Itu nama yang paling baik. Tapi kita ni bila sebut Abdun, Nabi kata yang paling baik Abdullah. Kita kata, ini nama orang kampung. Ataupun ini nama mu'alaf, orang baru masuk Islam. Tak nak lah. Nanti dah besar dia memanggil dolah. Kita fikir macam tu, nama tu tak glamour, nama tu tak sedap. Jadi kita pun bubuhlah nama-nama yang sekarang punya style lah. Kemudian kalau anak perempuan, kita fikirkan apakah nama-nama yang baik bagi perempuan. Dah tentulah, kalau kita nak cerita perempuan yang terbaik dalam dunia ni ada 4 orang. Asyah, isteri Fir'aun. Kemudian Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS. Yang ketiga, siapa lagi? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi siapa ya? Siapa dia seorang lagi? Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ke? Dia ada 4 orang ketua syurga ni kan? Masyitah. Masyitah. Ya, satu lagi Masyitah kemudian ada lagi lah senarai-senarai yang lain, tapi yang disebut ada 4 yang jadi ketua ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita nak buh nama anak kita Asyah,
Maryam, Masyitah, ataupun satu lagi apa tadi? Khadijah. Kita kata itu pun nama kampung, tak glamour, nanti orang panggil Kak Joh. Ya, nanti orang panggil apa ni? Yalah, bunyi tu nama tu macam tak sedap. Jadi kita pun bolehlah nama Batrisha, Natasha, Kristina, Kaisara, Shisha. Bunyi yang lebih-lebih kurang gitulah. Ya, konon-kononnya nama gitu glamour. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ibu bapa ni bermula sejak daripada dapat tahu ada apa ni, dia panggil dapat tahu benih kita tu, ataupun dapat tahu mengandung, nak sebut itu. Bila dapat tahu isteri mengandung, apa tanda-tandanya? Waktu saya kerja pejabat agama dulu tuan-tuan ni, adalah cerita kan, si suami ni datang mengadu ke pejabat, baru kahwin 2 bulan. Dia kata, "Ustaz, saya baru kahwin 2 bulan, tapi si isteri saya tu perangainya dah pelik berbenar," katanya. Saya kata, "Apa yang peliknya?" Kadang-kadang bila saya bercakap dengan dia, kan, bila time saya nak pergi kerja, dia elok salam saya, bagus dah. Lepas tu dia cium tangan saya pun cium dahi dia, tapi lepas tu dia jelir lidah pada saya. Kan, dia dah cium tangan dia, kita dah cium dahi dia, dia buat apa tu? Katanya. Lepas tu dia terus lari ke dapur. Kan, dia jelir lidah, dia lari ke dapur. Saya dengar dia muntah. Kan, saya pun tak tahu lah perangai dia pelik berbenar sekarang ni. Cuba pergi bawa jumpa doktor. Cuba doktor cek sikit apa ke masalahnya. Jadi bila dah bawa jumpa doktor, dia pun patah balik, dia pun cerita, "Ustaz, cerita sebenarnya isteri saya tu kena buatan orang." Doktor lah kata, "Tahniah," doktor kata, "isteri awak didapati mengandung hasil daripada perbuatan awak," katanya. Jadi kena buatan orang lah tu. Jadi maknanya isterinya dah mengandung. Jadi itu antara benda-benda yang seorang suami kena bersedia untuk menghadapi perangai-perangai pelik daripada isteri, kerana apabila dia mengandung, dia akan menjadi apa dia panggil, alahan ataupun mengidam. Kadang-kadang dia mengidam buah yang tak ada pada musim dia. Dia nak buah durian, padahal musim tu bukan musim durian. Lepas tu kita pun pergilah cari, Google, tang manalah ada durian musim ni. Rupa-rupanya durian yang ada sekarang ni dekat Johor. Kita pun sanggup cari pasal sayangkan isteri, pergi sampai ke Johor, Simpang Renggam. Dekat situ, keluar daripada highway tu ada orang jual durian. Di Bukit Gantang, di Batu Kurau tak ada durian. Kita pun pergi sampai ke Johor. Dah berapa model nak kita keluar pergi sana. Kita pun belilah 4 biji durian. Durian tu pula timbang. Bila timbang, dia kira kilo apa semua, 4 biji 100 lebih. Ada yang kita dengar viral dulu sampai 400. Sebiji tu 100. Itu pun kira murah lagi. Dia kata ada yang sampai 800 pun ada. Sebiji 800. Pernah viral, Musang King ke apa ke. Kita pun belilah pasal sayang isteri punya pasal. Bila bawa balik rumah, kepok-kepok durian, dia makan suleh saja. Kita kata makanlah banyak sikit, jauh beli ni, mahal ni. Dia kata, "Saya ngidam. Saya dapat suleh pun jadilah," katanya. "Bukan nak banyak. Siapa suruh abang beli banyak?" Itulah di antara ragam dan perangai isteri yang apabila kita besok sudah berumah tangga. Macam yang ada ni kebanyakannya belum kahwin lagi. Mungkin yang muda-muda ni besok bersedialah. Jadi perasaan sayang itu datangnya masa bila? Masa isteri itu mengandung, kita pun dah mula sayang kepada baby yang berada di dalam kandungan itu. Kita akan jadi lebih sayang kepada isteri kita. Kemudian ibu bapa, mak ayah kita, mak ayah mentua, mak ayah isteri kita pun dema kerap datang ke rumah. Kita kata sebelum ini jarang-jarang datang, tapi sekarang ni seminggu sekali dia datang rumah. Dia tanya khabar, kemudian dia bawa lah apa-apa buah tangan lah apalah. Punya seronoknya kerana tak lama lagi nak dapat cucu. Begitulah perasaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada suami isteri, kepada atuk dengan opah apabila nak lahirnya ataupun apabila dikandungkan seorang baby.
Kemudian perasaan lemah lembut, belas kasihan kepada anak. Orang yang hatinya tidak mempunyai sifat kasih sayang adalah orang yang kasar, zalim dan keras hati. Jadi ini satu amaran kepada kita ni tuan-tuan ni, sebagai ibu bapa. Kalau kita ni jenis kasar dengan anak, ya, kemudian tidak bersifat lemah lembut, kita ni dianggap orang yang zalim dan juga keras hati. Apalah sangat budak-budak memanglah perangainya tu, ya, banyak akal, banyak ragam, nakal, ya, buih, asyik nak main aja kerjanya, nama pun budak-budak. Ya, kalau saya tengah ceramah ni kan, kalau datang ada budak-budak bunyi bising-bising, ya, bunyi budak menangis, kadang-kadang budak berlari, normalnya, ya, yang kata kebiasaannya itulah budak-budak. Tapi kalau kita tengah kuliah, tengah ceramah ni, bapak budak dengan mak budak main keju-keju, yang itu yang masalah, kena pulih telinganya. Ya, tapi kalau budak-budak ni, kita bukanlah kita biarkan, tapi kita bolehlah bertimbang rasa. Kita bercakap elok-elok, bercakap baik-baik dengan budak-budak. Kerana dah memang perangai budak-budak ni dalam kepala otaknya, dia tahu nak main aja. Sekiranya sifat-sifat mazmumah ini ada pada ibu bapa. Dia kata dekat sini, kalau ada sifat keras hati, zalim dengan kasar ni, ini adalah sifat mazmumah. Bila sebut mazmumah ni tuan-tuan, maknanya yang tercela. Ya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 10 sifat mahmudah, kemudian ada 10 sifat mazmumah. Mahmudah yang terpuji, mazmumah yang dikeji. Jadi kita ni kena ada sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Jangan ada sifat mazmumah dalam diri kita. Antara sifat mazmumah yang disebutkan tadi ialah kasar, zalim dan juga keras hati kepada budak-budak. Sudah pasti menjadi ikutan anak-anak yang akhirnya memberi kesan terhadap akhlak mereka. Betul lah pepatah Melayu mengatakan, ya, bapak borek anak rintik. Kalau bapak kencing berdiri, anak pun kencing berlari. Lebih lagi. Pasal apa? Sebab kita yang menunjukkan akhlak yang tak baik. Biasanya memang begitu. Kalau bapaknya jenis baran, ya, dia akan dapat anak pun lebih kurang itu jugalah. 2 kali 5 macam bapak dia. Ya, ataupun dia ada kesan dari sudut psikologi yang lain. Ya, ada yang mengatakan kalau kita selalu marah-marah, ya, selalu tengking-tengking anak kita akan menjadi seorang yang penakut. Ya, bila dia pergi ke sekolah, cikgu suruh ke depan, suruh baca ke apa ke, dia jadi macam takut aja. Dia nampak cikgu tu macam King Kong aja. Ya, dia nampak cikgu tu macam Undertaker. Pasal dia teringat-ringat, dia terbayang-bayang di rumah bapak dia tu macam Triple H. Ya, macam Josina. Ni semua nama-nama ahli gusti kan. Pasal dekat rumah dia selalu kena smackdown. Ya, dia selalu kena belasah dengan ayah dia. Dia selalu kena tengking. Bukan setakat tengking je tuan-tuan ni. Rupanya kalau ibu ni lebih sangat pun dia punya leteran dia, ya, bebelan dia. Bukan tak boleh membebel, tapi lebih sangat. Yang kata lebih ni, dia ada masuk dengan kata-kata yang kesat. Maka sebab itu kalau nak membebel, nak berletih dengan anak, janganlah sekali-kali kita sebut bodoh, bangang, bengong, tengin, mangkuk ayun, mangkuk tingkat. Perkataan-perkataan itu sebenarnya merupakan doa kepada anak kita. Dah kita doakan anak kita bodoh, tak jadi bodoh dia. Jadi kita kenalah sebut perkataan yang selain daripada itu. Tukar anak bertuah betul budak ni. Ya, bertuah betul budak ni. Padahal dia telah melakukan benda yang kita rasa geram, rasa marah. Tapi kita kata bertuah betul budak ni. Kan? Kadang-kadang ada yang kita dengar sampai ibu-ibu, ataupun ayah-ayah mengatakan, kamu ni kecil-kecil tak nak mampu. Kalau tahu hari tu kamu dah besar ni menyusahkan orang, daripada kecil hari tu aku picit kamu bagi mampu. Dia boleh bercakap rupa itu dengan anak dia. Sedangkan dia tak tahu bahawasanya anak itu lebih bernilai daripada harta yang kita ada. Kerana harta yang kita ada, rumah yang besar, kereta yang menjaluk, kita akan tinggalkan. Yarji'usnani wa yabqa wahid. Ya, 2 akan balik. Yang kata rumah kita, anak kita pun semua balik juga. Ya, tapi 1 yang tinggal, iaitu amalan kita sendiri. Tapi berdasarkan hadis Nabi, apakah yang dikatakan amalan yang akan membantu kita di dalam kubur nanti, di hari akhirat? Iaitu ada 3. Sadaqatun jariyah, sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan ataupun sedekah yang mengalir.
ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dan yang ketiga kata Nabi, waladun salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita. Jadi anak tu sebenarnya harta yang berharga yang boleh membantu kita, menyelamatkan kita di dalam kubur nanti, dan membantu kita dan menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Apa yang anak kita buat, kita akan dapat sahamnya. Kalau atas dunia anak kita solat, kita dapat saham pasal kita yang didik dia. Tapi kalau kita tak sabar, macam yang Nabi pesan, muru auladakum bis-salah, perintahkan anak kamu solat masa umur dia 7 tahun. Kemudian umur 9 tahun, 10 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun, 3 tahun adalah umur untuk kita menyuruh, mengajak, mendidik dia. Bilakah umur yang boleh kita pukul dia? Umur 10 tahun Nabi kata kalau dia tak solat, barulah boleh kita pukul dia. Tapi dalam tempoh 7, 8, 9 tak boleh pukul lagi. Suruh, ajak, tunjukkan caranya, bawa anak kita ke masjid. Masa umur 10 tahun, kalau dia masih lagi tak solat, barulah boleh kita pukul. Hari itu masa saya ceramah di sekolah, saya kata adik-adik yang darjah 4, umur 10 tahun, ingat kalau tak solat, mak ayah boleh pukul. Umur 11 tahun, lagilah kena pukul. 12 tahun kena smackdown. Kalau lagi besar, lagilah kena. Lepas tu budak tu tanya, Ustaz nak tanya sikit, apa kamu nak tanya? Kalau anak tak solat, yang umur 10 tahun, mak bapak boleh pukul. Tapi kalau bapak tak solat, boleh tak saya pukul? Demo pun nak pukul juga. Sebab bapak saya tu dia suruh aja, dia pun tak buat katanya. Saya pun nak belasah juga bapak saya. Jadi anak dia tak boleh pukul bapak. Hanya ibu bapak sahaja yang boleh memukul anak. Yang akhirnya memberikan kesan terhadap akhlak mereka, menyebabkan mereka menyeleweng dan jatuh ke lembah kejahilan. Sampai macam tu sekali tuan-tuan, kalau rupanya perangai kita ni sifat mazmumah, kasar, zalim, keras hati dengan anak-anak kita, kesannya besok anak kita boleh jadi menyeleweng dan juga jatuh ke lembah kejahilan. Kita dapati syariat Islam menanamkan sifat kasih sayang dan menyeru ibu bapa, guru-guru serta para penjaga supaya menghiasi diri mereka dengan sifat yang terpuji ini. Bukan setakat ibu bapa je, guru-guru pun sama juga. Sebab guru-guru ni kalau ikutkan hari ni, tuan-tuan ni dia lebih banyak masa lagi bersama dengan anak kita. Kita ni betul-betul masa dengan anak ni rasanya start daripada petang. Lepas daripada sekolah agama rakyat petang-petang sampai malam. Tengah malam itu pun bila dia dah tidur, kan kita tidur pun asinglah dengan anak, takkan nak tidur sekali pula, ngaco aja kan. Tambah pula ketika umur mereka sudah 10 tahun, Nabi suruh kita ni pisah dengan anak, tidur berasing, jangan tidur sekali lagi. Ada juga kadang-kadang yang kita dengar, dia masih lagi tidur sekali, anak dah besar panjang, tak boleh. Lepas itu pula anak lelaki dengan anak perempuan pun kita kena asingkan apabila mereka dah besar. Jangan kita bagi tidur sekali, merbahaya walaupun mereka adik-beradik. Kan? Sesama kita lelaki ni pun tuan-tuan ada aurat, apatah lagi antara lelaki dengan perempuan, walaupun adik-beradik. Yang tak ada aurat ni suami isteri aja. Yang itu kata ulama daripada hujung rambut sampai hujung kaki tidak ada aurat baginya. Bukan setakat boleh tengok, boleh kelebik-kelebik lagi. Hanya suami isteri sahaja yang tidak ada aurat baginya. Adapun adik-beradik tetap ada. Macam kita dengan anak lelaki kita tuan-tuan, walaupun sama-sama jantan, innal fakhza aurah, sesungguhnya peha bagi sesama lelaki itu aurat. Tapi kita yang rasa macam tak ada benda kot, anak sendiri kan, kita pun selok peha kita. Kan kadang-kadang dah haji tu tapi naik motor selok, nampak kepala lutut dengan nampak peha. Kalau lawa tak apa. Kan kepala lututnya macam kepala apa je kan. Tapi ada ulama kata takat kepala lutut tu lepas lagi. Jangan bagi nampak peha, kerana walaupun dia anak kita sendiri, kita tidak boleh menunjukkan aurat yang namanya peha tadi, apatah lagi atas lagi daripada peha. Cuma yang saya pernah teringat Ustaz Azhar Idrus, dia kata kalau kita mandi kan dengan anak kecil,
Yang mana anak kecil kita tu dia tak mengenal lagi. Mungkin umur dia setahun, 2 tahun. Dia tak kenal lagi apa bendanya. Kan? Kita mandi bogel. Contohnya kan, kita mandi bogel dengan anak kita yang tak kenal apa lagi. Dia pun tak tahu apa benda yang dia tengok tu. Ya? Dia buat contoh, dia kata kita ni mandi dengan anak kita. Kita bagi anak kita main itik. Itik tu masuk dalam apa baldi, masuk dalam besin. Kan? Dia pun berkenang-kenang itik tu dekat dalam. Anak kita pun tengok itik, tengok atas. Dia tengok macam sama je katanya. Tapi dia tak mengenal lagi. Itu tak apa. Tapi sebaik-baiknya kita ni tuan-tuan ni, eloklah pakai kain basah. Kalau mandi dengan anak tu. Walaupun dia masih lagi belum mumayyiz. Belum boleh mengenal lagi. Tapi dari segi adab. Sebab apa? Sebab kata Ustaz Azad Idrus ni, walaupun kita mandi berseorangan di dalam tandas, tak ada siapa tengok kita, tapi kita kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita walau di mana juga kita berada. Kena ada rasa malu. Kalau tak malu dengan Allah pun, korang-korang kita ingat cicak tengok. Cicak atas siling tengok kita mandi bogel. Dia kata, tu yang cicak bunyi tu. Dia kata hitamnya katanya kan. Ustaz, dekat bilik ayuh saya tak ada cicak Ustaz. Saya dah sembuh dengan serai wangi. Apa binatang pun tak ada. Sekurang-kurangnya malulah dengan kepala paip. Kepala paip yang duduk cacak dekat tepi dinding tu, tengok aja. Kepala paip pun kita kena malu juga. Jadi maknanya eloklah pakai kain basah. Namun begitu tidaklah hukumnya sehingga ke tahap haram kalau kita tak pakai apa sekalipun, kerana hanya kita sahaja yang berada di dalam itu. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berikut adalah beberapa situasi. Yang ini yang kita nak kena dengar betul-betul. Sebab apa? Sebab siapakah idola? Siapakah ikon yang kita nak jadikan contoh dan teladan? Tak lain dan tak bukan, kita kena ikut contoh ataupun teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa situasi yang menggambarkan keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan sifat kasih sayang. Ini menjelaskan betapa baginda mengambil berat kepentingan sifat kasih sayang. Malah menyeru orang dewasa menanam sifat kasih sayang dalam hati mereka terhadap kanak-kanak. Yang pertama, Imam Abu Daud At-Tirmizi merekodkan daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bukan daripada golongan kami, laisa minna. Dalam kitab ni dia tak ada matan Arab dia. Dia terus terjemah je. Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil. Laisa minna man lam yarham saghirana. Dan tidak mengenali hak orang yang lebih tua, ataupun yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan daripada kalangan kami orang dewasa ataupun orang tua yang tidak sayang dengan budak-budak, kemudian budak-budak yang tidak hormat kepada orang dewasa. Jadi di sini dua hala. Kita sebagai orang dewasa sayang budak-budak. Budak-budak pula, remaja, orang muda-muda kena hormat kepada pakcik-pakcik, atuk-atuk. Jangan kurang asam. Macam kita orang dewasa ni tuan-tuan, biasalah kita pun ada act kita juga. Kan? Kita bila jumpa budak-budak, kita nak tengoklah budak ni jenis macam mana. Kita nak tengok dia bagi salam ke tidak. Dia senyum ke tidak dengan kita. Bila budak tu buat nohin, buat buat bodoh je, kita kata, budak-budak zaman sekarang tak umpame orang tua-tua. Tu kalau orang parit lah. Dia kata tak umpame orang tua-tua. Maknanya tak hormat. Jadi bolehlah kita kenal budak ini tidak diberi adab dengan baik oleh ibu bapanya. Kalau ibu bapa yang memberi adab kepada anak-anaknya, pasti dia akan suruh anak dia bila jumpa orang tua bagi salam. Kalau boleh salam, kan? Salam, tanya khabar pakcik, tengok muka dia, senyum. Itu yang diajar oleh ibu bapa sepatutnya kepada anak-anak kita apabila bertemu dengan orang yang lebih dewasa. Tapi budak-budak kata, Ustaz, saya nak salam pakcik tu. Pakcik tu kata, dia buat kopi ni je Ustaz. Kan? Dia buat macam tu ataupun dia buat kopi tu je. Itu pasal sekarang ni SOP. Memang tak boleh bersalam, tapi salam juga kan. Lepas tu saya senyum dekat pakcik tu, dia tak senyum dengan saya pasal dia pakai mask.
Saya pun tak nampak. Dia senyum ke tak? Tu kira dimaafkan lah pasal pakai mask. Tak nampak. Jadi begitulah adab yang sepatutnya diajarkan oleh ibu bapa kepada anak-anaknya terhadap orang yang lebih dewasa ataupun orang tua. Tapi kita pula sebagai orang tua, orang dewasa, kena sayang dengan budak-budak. Antara cara yang Nabi buat, tuan-tuan, tak tahulah yang ke depan ni mungkin ada cerita kot. Nabi bila bercakap dengan budak-budak, yang ini saya pun boleh cerita je. Tapi saya pun tak mampu buat macam mana cara Nabi. Nabi akan duduk sama pareh dengan budak-budak. Nabi tidak akan bercakap dengan budak-budak sambil berdiri. Oh ya Allah, kita kata macam manalah. Yang kata Nabi Muhammad ni akhlak dia memang betul-betul hebat. Dengan budak-budak dia boleh duduk, dia bercakap. Dia sama pareh dengan budak-budak tu. Kita sambil berdiri, sambil jegir mata, sambil tengkin. Anak tak? Anak tak? Oh kan? Anak tak? Oh dia bunyi robit tu, mulut besar. Anak tak? Kan? Jadi budak tu pun takut dengan kita. Sepatutnya kita ni supaya budak-budak ni lebih dekat dengan kita, lebih hormat dengan kita. Tapi kita sendiri yang menyebabkan budak-budak jadi takut dengan kita. Pasal kita suka jegir mata, lepas tu kita suka meninggikan suara. Anak tak? Wabak? Jenis cara macam itu kan. Jadi tuan-tuan, Nabi ni dia bercakap dengan budak-budak, dia akan duduk, kemudian dia suka mengusap kepala budak-budak. Yang selalu kita dengar kepala anak yatim. Itu lebih lagi. Tapi dengan budak yang bukan yatim pun Nabi suka mengusap kepala budak-budak. Kita pun kadang-kadang buat juga, tapi lepas tu kita luku kepala budak tu. Kita mula-mula usap, lepas tu kita luku kepala budak tu. Tu yang tak kena tu. Nabi tidak meluku kepala budak-budak. Nabi mengusap kepala budak-budak. Dan Nabi bertanya, apa khabar? Kamu ni anak siapa? Dah makan ke belum? Kemudian Nabi suka memberi hadiah kepada budak-budak. Macam kadang-kadang tuan-tuan ni dalam masyarakat kita ni ada. Kadang-kadang kita jumpa ada seorang dua pakcik tu dia gemar bagi cikelat. Kira bagus lah tu. Dia suka nak bersedekah ataupun memberi hadiah. Cumanya kalau banyak sangat cikelat bagi pun tak elok juga kan. Rosak gigi budak tu. Tapi nak ceritanya kalau takat sebiji dua cikelat, lollipop. Budak-budak gemar lollipop. Diisap-isap cabut tu kan. Kalau bagi yang itu juga merupakan salah satu daripada sifat yang baik juga terhadap kanak-kanak. Kemudian Imam Al-Bukhari merekodkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak. Lalu baginda memeluk anak itu. Ni cara dia tuan-tuan ya. Katalah kita ni imam ataupun ustaz ataupun pemimpin masyarakat, ataupun orang yang dikenali lah. Bila ada orang bawa anak dia, biasanya orang tu nak minta tolong ni lah, tolong jampi ke, tolong doa ke. Bila sebut tolong jampi tu maknanya tolong doa lah tu. Ustaz tolong jampi sikit anak saya ni. Kenapa? Dia sebenarnya tak mesti anak tu nakal baru kita nak jampi. Tak mesti. Kalau dia budak baik pun, kita jampi juga. Kita bacakan doa. Seperti mana yang Nabi bacakan doa kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ke? Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nabi bacakan doa itu. Maka bila dia membesar, budak itu sungguh menjadi orang yang pakar dalam Al-Quran. Kerana Nabi mendoakan dia. Jadi macam itu caranya. Tak semestinya budak nakal je baru kita nak doakan. Lalu baginda memeluk anak itu. Kemudian bertanya kepada lelaki itu, adakah kamu menyayanginya? Kamu sayang tak dengan anak kamu ni? Dia menjawab, ya. Baginda lalu menjelaskan. Jadi si ayah ni kata, mestilah sayang. Kan? Of course. Of course, sudah tentu. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kamu lebih daripada kamu sayang anak ini. Dialah yang maha menyayangi dalam kalangan orang yang menyayangi. Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau kita sayang dengan anak kita, Allah akan sayang kita lebih daripada kita sayang kepada anak kita. Macam ada satu kisah yang lain.
Mungkin yang ke depan ni ada, saya pun langkor-langkor sikit ni. Sebab sementara tengah teringat ketika selesai satu peperangan, ada seorang ibu tuan-tuan ni, dia berlari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dah macam PM pula sebut ya. Dia berlari sana sini, sana sini. Dia mencari di manakah anak dia. Masa tu baru lepas selesai perang. Keadaan bergelimpangan dengan mayatnya, dengan apa yang mati syahid dan seumpamanya. Jadi si ibu ni tadi mencari mana anak dia, mana anak dia. Jadi Nabi melihat keadaan itu, Nabi bertanya kepada sahabat, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Sahabat kata nampak. Kan? Sahabat kata nampak. Si ibu ni tadi sedang mencari anaknya. Kan? Agak-agak pasal apa dia cari anak dia tu? Maka sahabat kata, dah tentulah kerana dia sayang berbenar dengan anak dia. Sahabat ni cakap perak ni ahli bahasa. Dia tentu sayang berbenar dengan anak dia. Kalau orang KL sayang gila lah, sayang gila. Kalau orang utara dia kata dia sayang nak mampus dengan anak dia. Dia sayang sangat dengan anak dia. Sebab itu yang dia cari anak dia, mana anak dia, kan, hidup ke lagi, mati ke. Kata Nabi, kalau kamu lihat seorang ibu begitu sayang dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Masya Allah tuan-tuan, kita dengar tu sentap. Sentap dalam hati kita, kata, ya Allah, Allah betapa sayangnya dengan kita. Walaupun kita nakal, walaupun kita banyak buat jahat, walaupun banyak kita langgar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak kita buat maksiat, tetapi Allah masih lagi memberi rezeki kepada kita. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, lebih daripada mak kita sayang kita. Kataba ala nafsihir rahmah, aku telah menetapkan ke atas diriku, kata Allah, untuk memberi rahmat kepada hamba-hambaku. Bila sebut rahmat, maknanya kasih sayang, belas kasihan. Betapa Allah sayang, betapa Allah belas kasihan kepada kita. Dialah yang menyayangi dalam kalangan orang yang menyayangi. Dah habis dah. Okey, yang seterusnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada antara sahabatnya tidak menyayangi anak-anaknya. Maknanya tuan-tuan ni ada berlaku di kalangan masyarakat kita ni, dia tak sayang anak. Tak tahulah pasal apa. Mungkin adalah kadang-kadang kita tengok dalam drama tuan-tuan ni, adalah punca-punca kenapa dia tak sayang anak dia, kan. Ada satu drama yang saya tengok baru ni, dia masa dia mengandung, dia dah tak suka. Dia tak suka dia mengandung. Saya lupa dah kenapa sebabnya. Mungkin dia ni model ke maknya, model iklan Pampers ke apa ke. Dia tak nak dia punya body dia berubah bentuk. Jadi dia tak nak mengandung. Memang ada pasangan yang macam tu. Dia pakat dengan suami dia, bang, kita kahwin ni kalau boleh 3 tahun ni, kalau boleh jangan bagi beranak. Abang jangan accident kita plan betul-betul, jangan bagi beranak. Abang bukan tak kenal, saya ni model iklan Pampers. Kan, model iklan mesin basuh ke apa ke. Jadi kalau body saya berubah nanti apa semua, mereka dah tak ambil saya jadi model. Jadi kita plan jangan bagi beranak dulu. Sedangkan tuan-tuan ni, kata ulama, orang yang sengaja menyekat, sedangkan dia baru berkahwin tapi dia sengaja menyekat tak nak bagi dapat anak, sedangkan Allah telah menetapkan untuk dia dapat anak. Yang kata apa, dia dapat anak masa awal-awal kahwin tu, dia panggil bunting pelamin, kan. Kira kahwin-kahwin tu terus jadilah, kan. Sedangkan Allah dah takdirkan nak bagi dia anak, tapi dia menolaknya. Dia melakukan cara-cara yang boleh menyekat untuk dia dapat anak. Sama ada dia pasang implan, sama ada dia makan ubat, sama ada dia ikat ke apa ke. Maka apabila lepas 3 tahun selepas dia tak nak, kemudian dia kata dia dah bersedia untuk beranak. Selepas dia nak tu, maka Allah tidak kurnia pula pada dia anak pada muka. Masa Allah nak bagi, dia tak nak. Kan, masa dia nak, Allah pula tak bagi. Sampai kesudah tak beranak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang ada orang dia tak nak dapat anak, sedangkan ada ramai lagi orang yang berkahwin nak anak tapi tidak dikurniakan anak.
Namun begitu bagi mereka yang berkahwin tetapi tidak dikurniakan anak, maka hendaklah dia sabar dan redha kerana ada hikmah di sebaliknya. Ya, Sayyidatina Aisyah sendiri, isteri Nabi yang ketiga, tidak dikurniakan anak. Hasil perkahwinannya dengan Nabi tidak ada anak. Walaupun dia di antara isteri yang disebut isteri kesayangan Nabi, ya, Humairah ataupun Aish. Gelaran dia Aish ataupun Humairah, tapi dia berkahwin dengan Nabi walaupun usianya muda, anak dara, dibandingkan dengan isteri-isteri yang lain kebanyakannya balu ataupun janda-janda, tetapi ada anak dengan Nabi. Tapi yang betul-betul anak dengan Nabi ni ada 2 orang isteri je. Yang pertama Sayyidatina Khadijah, 6 orang anaknya dengan Nabi, dan kemudian yang kedua namanya Mariatul Qibtiyah, ada seorang anak dengan Nabi yang bernama Ibrahim. Jadi anak Nabi ada 7 orang. Adapun yang lain tu tidak ada anak bersama dengan Nabi, terutama sekali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kat mana cerita tadi? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada antara sahabatnya tidak menyayangi anak-anaknya. Nak cerita ada di kalangan masyarakat kita ni yang dia tak sayang anak, ya, dia tak nak anak. Kemudian dalam cerita yang saya nak cerita tadilah, kemudian dia tak nak anak tapi beranak juga. Beranak juga. Jadi dia macam tak gemar, tak suka dengan anak ni tadi. Maka si suaminya ni tadi, ya, bila dapat tahu yang isterinya memang ada plan, ada perancangan untuk tak dapat anak, selepas daripada itu suami dia telah menceraikan isterinya. Si isteri ni pun telah dihalau pula daripada rumah. Jadi tuan-tuan ni, kemudian timbul keinsafan kepada si isteri ni tadi. Dia rasa menyesal, kan? Dia kata macam mana lah pula, walaupun saya tak suka anak tu, tapi itu anak saya, kan? Dia tetap teringat kepada anak dia. Walaupun asalnya dia tak nak anak tersebut, dia pun datang mengendin-endin, ya, kepada suaminya, bekas suaminya. Tapi bekas suaminya tetap berkeras mengalah juga dia dan mengatakan yang dia tidak ada hak kepada anak tersebut kerana dia tak nak anak itu. Ada berlaku di kalangan masyarakat seperti itu. Dan seperti yang kita selalu dengar tuan-tuan, ya, masyarakat Arab jahiliah, mereka itu tidak suka kepada anak perempuan kerana dianggap anak perempuan ni akan mendatangkan sial kepada keluarga, ya, akan menyusahkan keluarga. Dia nak anak lelaki aja. Padahal kalau tak ada anak lelaki, padahal kalau tak ada perempuan, macam mana nak datangnya anak lelaki, kan? Kalau tak ada perempuan, macam mana kita nak berkahwin? Takkan nak kahwin dengan jantan. Itu cerita dekat luar negara boleh lah, ya. Dekat London hari tu kita dengar laki dibenarkan kahwin dengan laki. Kata guru saya, kalau dah laki dengan laki, lawan pedang aje lah, kan? Apa nak keluar, kan? Pasalnya dia tak kena gu dia. Dia kena ada gu dia barulah jadi beranak. Kalau dah jantan dengan jantan, mana boleh beranak? Kan? Ada yang lagi teruk tu, saya pernah cerita, kan? Dia kahwin dengan patung. Itu lagi teruk. Yang lagi teruk lagi, kahwin dengan kuda pun ada, kahwin dengan anjing pun ada. Macam tak ada orang pula, ya? Dengan binatang pun jadi. Dia nampak buntut binatang tu, dia rasa macam lain macam katanya. Masalah juga orang zaman sekarang ni tuan-tuan, ya. Baginda juga baginda melarangnya dengan tegas. Baginda juga selalu memberikan tunjuk ajar kepada para sahabatnya bagi mewujudkan kedamaian dalam sebuah rumah tangga antara keluarga dan anak-anak. Imam Al-Bukhari merekodkan satu hadis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjelaskan, seorang lelaki Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Adakah kamu mencium anak-anak kamu?" Lelaki itu menjawab, "Kami tidak mencium anak-anak kami." Ini cerita yang selalu kita dengar. Kalau tak silap saya, nama Arab Badui ni Al-Aqra' bin Habis. Habis bin Al-Aqra' ke Al-Aqra' bin Habis? Namanya tu Habis, kan? Al-Aqra' bin Habis. Dia Arab Badui. Arab Badui ni maknanya orang kampung, orang ulu, orang bukit. Dia punya cara dia kasar, ya? Macam yang kita pernah dengar hadis, Nabi melintah, Nabi tengah jalan dengan Anas, dia boleh sailang. Kan? Dia panggil apa dia? Dia boleh cross, ya? Dia boleh cross jalan tu macam gangster. Dia rentap ridak Nabi. Antara sunnah Nabi ialah memakai ridak. Ridak ni ataupun dipanggil juga selempang, yang diletakkan di bahu Nabi. Dia sentap, dia rentap.
Lepas tu melecet leher Nabi. Bila leher Nabi melecet, sahabat Nabi, masa tu Anas bin Malik, dia ni muda remaja. Kan, kalau ikut hati dia nak smackdown lah Arab Badui ni. Nabi kata, relax, bertenang bro, sabar bro. Nabi kata, relax brother, relax kan. Jangan buat apa-apa dengan dia. Maka Nabi hanya senyum kepada dia. Nabi boleh senyum kepada dia. Sebab apa? Sebab dia kata, ya Muhammad. Dia panggil Nabi Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah. Dia kata, Muhammad. Dah lah, apa ni, cara dia tu kasar. Lepas tu panggil Nabi pula Muhammad. Panggil nama aja. Sedangkan sahabat-sahabat, isteri-isteri Nabi, semuanya memanggil Nabi dengan gelaran ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Dia boleh panggil ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Saya nak harta, saya nak bantuan. Ni cerita macam kalau pejabat zakat lah ni, majlis agama ataupun baitul mal. Orang yang datang tu orang susah, dia nak minta bantuan tapi cara minta kasar. Bereh mana bereh? Macam tu. Nak bereh. Padahal dia nak minta bantuan, tapi sepatutnya cara lemah lembut. Ada bereh tak? Saya rumah tak ada bereh. Kalau ada bereh, boleh cembok bereh. Kan? Kita pun lembutlah hati sikit kan. Ini bereh mana bereh? Nak duit cepat katanya kan. Kadang-kadang mungkin ada yang marah macam tu pasal dia tengok orang kerja majlis agama ni macam lain tak layan je, nak tak nak aje. Jadi dia buat cara kasar pula. Mungkin ada kot. Jadi tuan-tuan, yang kata Arab Badui ni cara dia kasar. Jadi bila Nabi tanya, kamu pernah cium tak anak kamu? Cuba dengar jawapan dia. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, adakah kamu mencium anak-anak kamu? Lelaki itu menjawab, kami tidak mencium anak-anak kami. Ya Allah. Walaupun kadang-kadang kita ni muka je ganeh. Itu yang orang panggil muka legend, muka brutal, tapi dalam hati ada taman. Bila tang anak tu kita kalah. Tapi yang kata Arab Badui ni, cium anak pun tak. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, adakah aku berkuasa ke atasmu sekiranya Allah mencabut rahmat dari hatimu? Jadi orang-orang yang tidak mencium anak-anaknya ni seolah-olah tak ada rahmat di dalam diri dia tu. Tak ada langsung kasih sayang, belas kasihan kepada anak. Seolah-olahnya macam dah dicabut rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri dia. Baik, seterusnya lagi Imam Al-Bukhari merekodkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali, dan pada ketika itu Al-Aqra' bin Habis. Ini baru cerita Al-Aqra' bin Habis ni. At-Tamimi sedang duduk berdekatan dengannya. Kadang-kadang selalu tersilap ni. Kadang-kadang tersebut Habis bin Al-Aqra'. Okey, nama betulnya Al-Aqra' bin Habis. Lalu Al-Aqra' menjelaskan, aku mempunyai 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka. Ya Allah, memang pada betul ya. Kalau anaknya takat seorang dua tu, kita tak pelik lagi. Ni anak 10 orang. Kadang nama pun lupa. Kan? Macam ada ustaz tu anak dia ramai. Tu pasal isterinya pun ramai. Kan? Kita ni bukanlah tak anak-anak ramai. Tapi pasal isteri dah tutup kilang. Bila kita nak tambah askar, dia kata, udah tutup katanya. Kita pun kata nak buka kilang barulah. Tak dibenarkan pula. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam melihat ke arahnya dan menjelaskan, siapa tidak mengasihi man lam yarham lam yurham, tidak akan dikasihi. Ini juga dalam satu kajian tuan-tuan, kalau siapa-siapa ibu bapa tak pernah cium anak dia masa kecil, maka bila kita dah tua besok, jangan harap anak tu nak cium kita. Pasal kita tak biasa mencium dia. Jadi bila kita dah besar, dia pun dah besar, dia nak cium kita tu rasa geli. Tambah pula kita pun dah kerepot dah masa tu. Baru pun ada masa-masa pahit-pahit sikit. Lagilah dia tak gamak nak cium. Tapi kalau masa dia kecil, anak kita tu masam ke, pahit ke, berdaki ke. Tu yang saya cerita sebelum ni. Anak kecil kita ni kalau baby, cium tang mana pun wangi. Cium tengkuk dia wangi. Cium dahi wangi. Cium kepala wangi. Walaupun kepala berpeluh-peluh, wangi. Cium tang pusat dia wangi, walaupun ada tahi pusat. Cium telinga wangi, cium bontot pun wangi.
Masa kecil, tapi kalau dah besar kita cium, memang muntah lah kita. Nak ceritanya masa kecil-kecil tu ambillah peluang untuk mencium. Malah dalam satu fakta yang saya baca tuan-tuan, rupanya mencium anak itu juga adalah merupakan terapi untuk kesihatan rohani dan jasmani. Kalau kita rasa susah hati, rasa banyak masalah, cium anak kita. Ini cium kucing. Kan? Kucing ciumnya. Kan? Lepas tu datanglah sesemalah resdung lah apalah pasal cium kucing. Patutnya dia cium anak dia. Last. Ini yang hadis yang terakhir ni tuan-tuan. Boleh satu lagi. Pasal dah masuk waktu kan. Satu ke dua lagi. Dia sebenarnya dua lagi baru habis. Imam Al-Bukhari merekodkan hadis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad daripada Anas bin Malik. Ni pun satu juga tuan-tuan ni, bila sebut Anas bin Malik, siapakah Anas bin Malik? Anas ni kalau ikut umur dia, masa dia bersama dengan Nabi, ibu dia Ummu Sulaim menghadiahkan kepada Nabi. Masa tu umur dia baru 10 tahun, dia budak lagi. Dia ni juga disebut khadam Nabi, orang yang berkhidmat kepada Nabi. Sebab itulah wasiat ibu dia. Waktu ibu dia datang jumpa Nabi, ketika Nabi hijrah ke Madinah, semua orang bagi hadiah pada Nabi. Jadi ibu dia teringin nak bagi hadiah. Dia pun cari-cari ada frame ke, tak ada frame kat rumah ni, frame pun tak ada. Apa hadiah pun tak ada, duit pun tak ada. Dia nampak anak dia. Lalu dia hadiahkan anak dia kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni ambil anak saya ni untuk berkhidmat kepada Rasul. Ada orang macam tu. Jadi kalau ada tuan-tuan pun nak bagi anak kat saya, untuk kerja dekat butik saya tu, tolong angkat buah ke sekarang ni, kan? Mana nak tahu, kot ada kan. Tapi kalau bagi anak perempuan pun boleh juga, boleh buat menantu. Saya tengok ustaz macam tak ada calon menantu saya, tak ada ciri-ciri menantu, nampak macam hantu ada. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini nak cerita pasal Anas bin Malik. Jadi umurnya muda lagi, 10 tahun. Lepas tu Nabi wafat. Nabi wafat 10 tahun kemudian. Jadi masa Nabi wafat, umur dia baru 20 tahun. Jadi dia ni seorang remaja ataupun orang muda. Jadi bersama dengan Nabi, sepanjang Nabi pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini tu, bila sebut nama Anas bin Malik ni, dia seorang remaja, orang muda yang berkhidmat kepada Nabi. Seorang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan beliau memberikan wanita itu 3 biji tamar. Okey, bila sebut tamar, apa makna tamar tuan-tuan? Kita biasa sebut kurma kan. Tamar ialah kurma kering. Kurma yang dah tua tu, itu dipanggil tamar. Kalau kata kurma tu basah, muda lagi, dia panggil rutab. Kalau masih muda lagi, dia panggil balah. Dia ada istilah-istilah dia. Ustaz, yang hari tu saya beli yang mahir-mahir tu apa nama kurmanya tu? Mahir katanya. Tapi dia kata banyak khasiatnya. Itu namanya kurma ajwah. Kurma ajwah. Ada pula yang kata kurma ajwah aliyah. Dia ada punya grade-grade dia tu kan. Antara yang terbaik katanya kurma ajwah aliyah. Kan? Tapi kurma ajwah ni katanya di Madinah. Dia berada di Madinah. Tapi ada pula yang kata dia ada juga di tempat-tempat yang lain. Wallahu alam. Tapi antara kurma yang mahal, yang banyak khasiatnya, kerana Nabi menyebutkan di dalam hadis. Nabi kata barang siapa memakan kurma ajwah 7 biji sehari, maka terhindar dia daripada terkena racun dan sihir pada hari dia memakannya. Maka menyebabkan kurma itu menjadi melambung tinggi dia punya harganya. Jadi saya kabur siap-siap, pasal minggu depan saya akan bawa kurma ajwah. Jadi tuan-tuan standby duit banyak sikit. Pasal mahir. Jadi tuan-tuan belum sampai lagi, katanya dalam seminggu 2 minggu lagi akan masuk pula musim untuk kurma, promosi kurma, kerana lagi 2 ke 3 bulan kita dah nak menyambut Ramadan. Kerana musim buah kurma ni, dia punya production ataupun pengeluaran dia ialah bermula daripada bulan, dia tiap-tiap bulan ada, tapi dia dalam setahun ada 2 bulan, ada dua masa yang dia keluar buah dia yang baru, iaitu pada bulan Rejab, bila nak masuk Rejab. Jadi dalam lebih kurang sebulan lagi lah tuan-tuan. Baik,
Cerita 3 biji tamar. Seorang wanita memberikan 3 biji tamar. Wanita itu lalu memberi kepada setiap seorang anaknya sebiji tamar dan menyimpan sebiji lagi untuk dirinya. Kedua-dua anaknya makan tamar itu dan melihat ibu mereka. Maka dia terus mengambil tamar yang disimpannya itu, membelahnya dan memberikan kepada setiap anaknya separuh daripada tamar itu. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu Sayyidatina Aisyah memberitahu baginda apa yang berlaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian menerangkan, apakah yang kamu hairankan? Allah Subhanahu wa taala sudah mengasihi ibunya dengan memberikannya sifat kasih terhadap kedua-dua orang anaknya. Begitulah ya, kasih sayang seorang ibu, tuan-tuan ya. 3 biji tamar. Anak dia 2 orang, dia dah bagi dah seorang sebiji, dia simpan sebiji. Kalau ikutkan dalam hati tu gamaknya lah. Dia ingat ini dia punya lah ni kan. Dah anak dapat seorang sebiji, tapi biasalah budak-budak, bila dah makan dah habis dia nak lagi. Jadi yang si ibu ni tadi pun belum makan lagi, dia saja simpan dulu. Dia belah pula tamar tu, dia bagi pula kepada anaknya. Maknanya untuk diri dia sendiri tak ada. Dia sanggup bagi kepada anaknya. Itu ibu. Tapi kalau ayah macam mana agaknya? Kan selalu kita dengar, ayah dah telan habis dah. Kadang-kadang orang cakap ayah macam tu, tapi sebenarnya tak juga. Banyak di kalangan ayah-ayah pun berhati lembut. Dia tak makan lagi. Kan? Dia sanggup bagi anak isterinya makan, dia tak makan pun tak apa. Dan dia tak khabar pun kepada anak dan isterinya mengatakan dia tak makan. Dia kata dia dah makan. Tak tahulah, ini saya bukan membela lelaki ataupun membela ayah-ayah kan, kerana itulah sifat yang dimasukkan ke dalam diri kita sebagai seorang bapa. Selalunya kita tak khabar pun kita lapor. Yang paling penting sekali, kita bagi anak bini kita makan, kerana itulah kewajipan kita. Sedangkan kadang-kadang kita pun tak makan lagi. Teringin kan, meleleh elio kita tengok anak bini kita makan. Tapi kita tak makan lagi, tapi kita tak kabur. Selepas itu Rasulullah sallallahu dah habis dah. Apakah yang kamu hairankan? Allah Subhanahu wa taala sudah mengasihi ibunya dengan memberikannya sifat kasih terhadap kedua-dua orang anaknya. Okey, hadis yang terakhir. Air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh bercucuran apabila baginda melihat kanak-kanak sedang nazak. Ketika rohnya hampir keluar kerana perasaan sedih dan sayang baginda kepada anak-anak kecil. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertujuan memberi contoh kepada umatnya tentang kelebihan sifat kasih sayang. Dah tentulah tuan-tuan ya, kalau kita tengok orang dewasa pun apabila nazak. Bila sebut nazak ni apa makna dia tuan-tuan ya? Dia sedang menghadapi sakaratul maut. Yang dinamakan sakar tu, bahasa Arab sakar tu maknanya mabuk. Sakaratul maut, mabuk menghadapi kematian. Dia dalam keadaan mabuk ketika itu. Maka sebab itu tuan-tuan ya, kalau kita menghadapi orang yang nazak, siapa dia? Ayah kita sendiri, mak kita sendiri, apakah yang patut kita buat? Bisikkan di telinganya. Ya, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi ketika Nabi menghadapi pakciknya Abu Talib yang akhirnya mati tidak Islam itu, tetapi Nabi bisikkan, pakcik, qul la ilaha illallah. Nabi membisikkan kalimah la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi di mana Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan ataupun bisikkan di telinga orang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Tapi apa yang kita buat tak seperti mana yang Nabi ajar. Apa yang kita buat? Kita kata mak mengucap. Kawan tu tengah sakar, mabuk, sedang nazak menghadapi kematian, kita suruh mengucap. Orang yang tengah mabuk ni apa dia fikir? Kicap. Kalau tak ada kicap jalin nak mati pun tak best. Jadi bukan kita suruh dia mengucap, kita ajarkan terus apa perkataan yang kena ucap. La ilaha illallah. Itu yang sepatutnya kita bisikkan. Bukan kita kata mengucap. Sampai bila tak mengucapnya, dia pun tak tahu dah apa mengucap-mengucap, ingat kicap.
Ketika rohnya, apatah lagi tuan-tuan yang meninggal dunia itu, yang sedang menghadapi nazak itu ialah budak-budak. Tuan-tuan, saya tak pastilah masjid ni pernah tak datang Aman Palestin ke, apa dia lagi Aqsa Sharif ke, Islamic Relief ke, NGO-NGO yang terlibat dengan Palestin, yang luar negara punya cerita lah. Saya sendiri salah seorang daripada duta Aman Palestin Malaysia. Kadang-kadang kita pergi ke sekolah-sekolah, jabatan-jabatan kerajaan, masjid-masjid, kita ada buat tayangan video. Tayangan video, antaralah video-video yang selalu kita tayangkan tu, itulah cerita budak-budak putih kaki, putih tangan, budak-budak yang kena serpihan peluru, bom dan seumpamanya, budak-budak yang mati, budak-budak yang nazak. Itu antara gambar-gambar ataupun video-video yang kita tayangkan. Betapa jahatnya tentera Zionis Israel ni tuan-tuan. Sepatutnya bila dia berperang, dia kena elakkan kanak-kanak dan juga wanita-wanita ataupun orang awam. Dia hanya berperang dengan tentera sahaja. Tentera lawan dengan tentera, baru betul. Barulah kena dia punya gu dia. Tapi yang kata tentera Zionis Israel ni, dia langgar habis. Dia bomnya habis tempat awam, hospital, masjid, pasar. Kemudian dia kata tersilap. Kepala bana dia. Dia kata tersilap katanya, terlepeh, bom terlepeh. Tu rasa nak menjarut je tu kan. Dia boleh cakap terlepeh pula. Betapa geramnya kita tengok perangai tentera Zionis Israel ni, yang kata Israel ni betul lah seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan sekali-kali redha Yahudi dan juga Nasrani sehinggalah kita ikut jejak langkah mereka, kita ikut cara hidup mereka, barulah dia boleh terima kita. Selagi kita tak ikut, maka selagi itulah dia akan godam kita, henyak kita, buat zalim kepada kita. Imam Al-Bukhari dan Muslim merekodkan sebuah hadis yang dilaporkan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberitahunya, anakku sedang nazak, saksikanlah kami. Baginda pun menyampaikan salam dan berkata, sesungguhnya apa yang Allah ambil itu adalah kepunyaannya, dan begitu juga apa yang diberikannya. Setiap urusannya ditetapkan tempohnya, maka hendaklah kamu bersabar dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang datang khabar kata anak dia sedang nazak, maka Rasulullah pun memberi nasihat kepada dia. Rasulullah memberikan orang kata kata-kata semangat kepada dia. Rasulullah cuba menenangkan dia bahawasanya apa yang Allah ambil ini, anak kita ni pinjaman Allah, dan benda pinjam kena dipulangkan balik. Jadi kita redha. Sebab berdasarkan hadis Nabi tuan-tuan, kalau anak yang mati masa kecil, anak ni besok akan jumpa dengan Allah Ta'ala. Dia jadi peguam. Dia kata, wahai Tuhan, janganlah campakkan ibu bapa saya ke dalam neraka. Sebab masa saya mati dulu, masa kecil, mak ayah saya redha, dia sabar. Tolonglah Tuhan, jangan campakkan dia ke dalam api neraka. Jadi itulah di antara keuntungan, maka kenalah sabar. Keuntungan orang yang anaknya mati sewaktu kecil. Maka aku pun meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersumpah baginda akan datang bersama anaknya. Lalu baginda pun bangun beserta Sa'ad bin Ubadah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa orang sahabat ada bersamanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat dan meletakkan anak itu di pangkuannya. Nafasnya bergetar dan air matanya bercucuran. Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, apakah makna tangisan ini? Baginda menjawab, inilah rahmat yang Allah anugerahkan dalam hati hambanya. Jadi tuan-tuan, normal lah tu. Kalau kita tengok benda yang menyayat hati ni, kita pun menangis. Kita pun menangis. Tapi kalau ada orang tak menangis, hatinya kereh, dia ada masalah tu, dia payah menangis. Ustaz, saya bukan tak nak menangis, sebab dia kata kalau lelaki menangis tak macho katanya. Tak tuan-tuan, tengok keadaan lah. Ini menangis kerana ditinggalkan makwa. Markah tinggalkan dia menangis, teresak-resak, muka macam buruk mak ye. Yang itu yang tak kena. Tapi kalau menangis kerana berdoa, memohon ampun kepada Allah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, ada 7 golongan yang mendapat naungan ketika tidak ada naungan.
Ya, warajulun, lelaki yang bangun di tengah malam bermunajat memohon ampun, fafadat ainah, mengalir air matanya. Itulah lelaki yang macho. Ya, walaupun orang kata lelaki menangis tak macho, tetapi ada ketikanya kalau menangis itulah macho. Ya, bila tengok budak kecil meninggal dunia menangis, kan, jangan langsung tak sedih. Kan, tambah pula kalau isteri pula meninggal, lagilah sedih, kan. Ini seronok pula. Jemput pula orang masjid, Assalamualaikum, saya jemput rumah saya kerana mengadakan kesyukuran. Bukan ke siang tadi isteri meninggal, bukan kesyukuran, tahlil arwah. Tak kesyukuran. Saya bersyukur sangat isteri saya meninggal. Dah lama saya tunggu, tak mati-mati dia. Akhirnya dia mati juga. Itu memang tengin betul lah tu. Memang dah rosak betul lah dia punya otak dia, kan. Sepatutnya kenalah bersedih. Manakala dalam rekod yang lain baginda mengatakan, inilah rahmat yang Allah anugerahkan ke dalam hati mereka yang Dia kehendaki daripada kalangan hambanya. Sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang pengasih. Perlu diingat apabila perasaan kasih sayang sudah tersemat dalam hati kedua-dua ibu bapa, mereka akan menjalankan tanggungjawab terhadap semua hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak-anak. Habis dah. Ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.